Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida hari ini. Siapa yang ada online ketika ini? Okey, siapa yang ada online ketika ini? Jom kita borak-borak santai hari Ahad ni. Hari Ahad ni hujung minggu. Rasanya mungkin ada yang bekerja ataupun ada yang tidak bekerja. Jadi siapa yang free tu, yang dah sarapan ke ataupun yang tengah sarapan ke, jom join Kak Nida. Kita borak-borak santai hari ini, hari Ahad, 5 hari bulan 2, 2023. Assalamualaikum kepada Terozal. Terima kasih. Danish Fakrullah 155. Terima kasih join Kak Nida. Kepada Cik Puan Gaya. Okey, Tok Bahsaki. Miss Afikah. Terima kasih join Kak Nida. Pagi ini apa khabar anda semua? Tengah sarapan ke tengah berehat-rehat hari Ahad ini? Kepada user 79685. Okey, 79. Mesti tahun 79 lahir ni. Okey, kepada yang tengah santai-santai, berehat-rehat, jom kita borak-borak. Kak Nida hari ni nak sentuh pasal topik dah simpan lepas tu ambil balik. Itu yang Kak Nida nak borak-borak hari ni. Kita kan biasanya kita dah buat simpanan. Kita berazam tahun baru 2023, konon kita nak azam lah, kita nak buat simpanan. Tapi lepas kita ambil balik. Terima kasih kepada Siti Hajar, kepada si Tudung Bawal. Okey, Kak Nida pun penggemar Tudung Bawal ni. Okey, kepada anda, kepada Suzanne Kennedy. Alright, terima kasih juga Kak Nida. Okey, hari ni kan 5 hari bulan 2 2023. Okey, harga emas gap turun lagi. Harga emas dekat Public Gold, account gap turun lagi RM1. Semalam 277 per gram. Hari ini 276. Jadi kan Kak Nida nak sharekan tips kepada anda yang ada masalah simpanan bocor ataupun simpanan consider tak bertambah. Itu pun masalah juga tu. Pertama, tak ada simpanan. Okay, 3 sebenarnya isu dia. Biasalah, it's normal. Okay, memang itu kebiasaan kepada kita ni. Kehidupan hari-hari kita mungkin ada masalah komitmen kiri dan kanan. Jadi dari segi simpanan tu kita tak ada. Kita bercakap daripada segi dana kecemasan tu kita tak ada. Jadi maksudnya simpanan tu dia tak genuine, dia tak kukuh. Jadi bagaimana kita nak buat simpanan tu supaya kukuh, kekal dan padu. Okey, ada caranya. Sebab apa? Kak Nida pun pernah menempuh cara di mana zaman bekerja, tak ada simpanan. Tetapi sekarang bagaimana pula boleh buat simpanan? Jadi that's why Kak Nida nak sharekan kepada kawan-kawan semua peluang untuk anda membuat simpanan yang padu dan juga peluang untuk membuat simpanan yang terus makin lama makin naik nilainya. Ini yang Kak Nida nak share ni. Kalau anda merupakan antara mereka yang masalah simpanan tak bertambah, jom kita kongsi-kongsikan bersama hasil daripada kita punya pembelajaran ataupun pengalaman yang kita terima daripada mereka yang dah berjaya terdahulu. Terima kasih kepada Jamrul 6. Okey, siapa ada masalah macam ni? Okey, sebenarnya kita nak menyimpan tu, dulu mungkin kita salah konsep ataupun kita salah buat, salah catur ataupun belum ada kesedaran. Dulu kita kalau terima duit gaji tu bila kita dah dapat, kita terus je bayar rumah ke, kita bayar hutang kereta ke, kita bayar bil-bil semua kan, bayar rumah sewa ke, ataupun anak-anak muda yang masih lagi tinggal bersama dengan kawan-kawan ataupun masih lagi belum memiliki rumah sendiri. Mereka yang baru mendirikan rumah tangga, belum ada rumah sendiri, jadi nak bayar rumah sewa, kereta ataupun motor. Jadi kita bayar itu dulu. Lepas tu duit lebih tu kita belanja. Kita belanja tapi mungkin tanpa kawalan. Kita tanpa orang kata tanpa rancang sebaiknya. Kita kena ubah. Kita kena ubah sekarang ni. Dulu kita buat cara yang macam tu, jadi kita kena ubah. Ubahnya mudah sahaja rupanya. Okey. Mereka yang telah ataupun pakar-pakar keuangan selalu tulis dalam buku-buku. Kalau kita baca daripada buku-buku Tuan Azizi Ali, daripada Mentor Emas, Tuan Zulkifli bercakap tentang wang emas. Tajuknya kat sini, wang emas bertahan ketika gawat. Maksudnya bila kita buat simpanan tu, objektif dia antaranya adalah sebagai dana kecemasan. Jadi daripada buku-buku ni memberikan kita tips ataupun cara bagaimana nak membuat simpanan kita tu
terus bertambah ataupun consider simpanan kita tu bertambah satu, nilainya makin naik. Jadi kita dapat informasi ataupun maklumat ataupun pembelajaran daripada buku-buku yang kita beli di PG Mall lah. PG Mall tu platform business online public gold. Jadi apa yang tulis dalam buku-buku ni Kak Nida? Okey, tipsnya mudah saja. Rupanya kita tersalah catur. Okey, sepatutnya kita bukan dapat gaji, kita bukan bayar hutang, lepas tu kita berbelanja baki daripada duit yang baki, kita dah bayar semua bil bulanan tu kan. Lepas tu kita ada duit tu, kita belanja yang tanpa perancangan yang betul. Jadi kita ubah caranya adalah dapat gaji, simpan dulu. Itu caranya rupanya yang diberikan oleh pakar-pakar ataupun mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Maksudnya dapat gaji, asing dulu untuk emas, asing dulu untuk simpanan, lepas tu yang baki baru kita berbelanja. Jadi kita dah ada disiplin dekat situ. Bila kita dah buat macam tu, kita dah consider ada dana kecemasan, ada kita punya simpanan konsisten tiap bulan. Sebenarnya hasilnya daripada gaji kita juga. Cuma bezanya kita ubah. Dulu A to Z, maksudnya sekarang sebelum A to Z kita ambil dulu asing dulu, baru kita proceed next step. Gitu yang dicadangkan ataupun gitu yang sebenarnya yang diberikan oleh pakar-pakar kewangan ataupun Tuan Irfan Khairi pun selalu sebut, pay yourself first ataupun reward yourself first. Hasil kita dah penat bekerja sebulan tu kan, kita dah penat bekerja sebulan, tetapi apa yang kita reward untuk diri kita sendiri? Apa yang kita bayar untuk diri kita sendiri pula? Untuk diri kita, hasil daripada kita bekerja. Jadi hadiahnya untuk kita tu, kita buat simpanan untuk diri kita. Kita selalu untuk keluarga kan, untuk kita punya keperluan, untuk kita punya apa-apa expenses yang kita hari-hari tiap-tiap bulan perlu, minyak, belanja dapur sebagainya. Tapi untuk diri kita, kita letak aside, itu yang dinamakan sebelum berbelanja, asing 10% daripada gaji setiap bulan. Okey, 10%. Kalau lebih, itu lebih bagus lah. Itu adalah bonus. Tapi paling tidak 10% setiap bulan. Tapi ini yang Kak Nida nak sharekan tu. Masalah pula yang kedua, kita dah tahu step tu. Masalah yang kedua, dah tahu step kita kena asing 10% daripada gaji setiap bulan, satu. Okey, masalah kedua, dah simpan, lepas tu ambil balik. Itu pula masalah utama pula yang muncul selepas dah buat simpanan. Tadi kita kata tak tahu macam mana nak buat simpanan. Dan lepas tu kita dah tahu cara, kita dah simpan. Masalah kedua, ambil balik. Kenapa ambil balik? Sebab kita menyimpan dalam bentuk duit kertas. Kita menyimpan dalam akaun bank yang mungkin sama dalam akaun bank yang gaji kita masuk. Kita tak asingkan kat tepi. Kita tak asingkan dekat akaun bank lain. Ataupun kita tak asingkan kepada simpanan yang lebih padu yang tak mudah cair. Jadi kita kena ubah, buat kepada simpanan yang lebih padu. Macam mana nak buat simpanan tu lebih padu? Okey, kalau duit kertas, kita akan berbelanja. Otak kita ni nakal, asyik fikir nak berbelanja itu dan ini yang bukan keperluan, yang bukan kita punya keperluan asas, yang consider additional. Sebenarnya, bak kata Tuan Zulkifli Syafiee, sebenarnya kos sara hidup itu tak tinggi. Hakikatnya kos sara hidup tak tinggi. Yang tinggi adalah gaya hidup. Apabila gaya hidup tu yang tinggi, jadi kos kita tu merapulah. Bukan yang ada, bukanlah yang penting. Sebenarnya boleh daripada gaya hidup tu boleh cut jadikan simpanan. Kalau kita tak asingkan siap-siap, sebenarnya yang gaya hidup tiap bulan tu mungkin yang boleh tak perlu boleh disimpan. Contohlah kan, kita ada extra duit 100. Okey, dalam pers ada duit 100. 100 tu juga kita balun habis. Contoh kan, kalau okey, anggaplah 1000 lah, 1000 cash dalam pers. Ataupun 1000 cash ada baki dalam bank. 1000 tu juga pun kita balun habis. Contoh kita pergi sini, ambil sikit-sikit, sekejap je settle. Tapi kalau kita dah ubah siap-siap dekat depan tadi, bila dapat gaji dah
Okey, kalau contohlah paling senang lah. Kalau kita gaji kita dah siap-siap kan tolak KWSP. Kan? Ada tak kita dapat nak membelanjakannya? Contohlah, satu contoh. Maknanya dah diasingkan siap-siap. Ataupun yang paling bijak, mereka yang bijak dia buat auto debit untuk simpanan. Auto debit untuk tabung haji ke. Auto debit untuk ASB. Kan? Contoh. Jadi dia dah buat siap-siap. Cuma bezanya masih lagi dalam bentuk duit kertas. Okey. Jadi nak lebih padu supaya tak ambil balik. Sebab kan kalau ke dalam akaun bank ada kad ATM. Kita akan ambil balik punya. Akan ambil balik juga. Okey. Akan ambil balik juga sebab ada kemudahan kad ATM. Sebab otak kita ni kalau tahu kita ada duit, kita asyik fikir, alright boleh beli sebab kita ada cash. Alright boleh beli, kita ada duit extra. Jadi kesilapannya kat situ tu sebab masih lagi dalam simpanan dalam duit kertas. Jadi kena ubah. Kena ubah supaya padu nak bekukan supaya elak daripada duit tu bocor. Kenapa emas? Sebab nak elakkan duit kita bocor, simpanan kita bocor. Sebab kalau duit kertas, otak kita asyik fikir nak berbelanja. Tetapi kalau dah ubah kepada simpan emas, dah beku jadi emas. Okey, dah beku. Duit sebenarnya emas ni adalah duit juga. Bezanya dia dah beku jadi emas. Jadi kita nak membelanjakan seperti duit kertas itu tidak boleh semudah belanja, ambil duit pergi belanja, tidak. Melainkan yes, kalau kita nak jual balik boleh. Kalau kita nak aranukan boleh, itu boleh. Maksudnya dari segi konsep memegang duit kertas dengan dah bekukan jadi emas adalah lebih padu. Kita selamatkan duit daripada cair adalah dengan emas. Itu yang Kak Nida nak sampaikan. Simpanan yang padu adalah dengan ubah daripada duit kertas, simpan duit kertas kepada simpan emas. Tapi janganlah simpan emas tu, untuk emas tu 100% daripada duit simpanan kita. Sebahagiannya. Okey, kalau misalnya kata simpanan kita tu adalah 1,000. Jadi 800 kita untuk emas, 200 kita simpanan dulu. Jadi maknanya simpan emas tu jangan sampai lemas. Terima kasih kepada Asma Zanon join Kak Nida. Okey, jadi kalau kita dah padu, dah bekukan jadi emas, dalam masa yang sama, selamatkan duit kita daripada bocor. Okey, selamatkan duit daripada bocor, cair kan. Mudah dibelanjakan tu, satu. Kedua, kita nilai simpanan kita tu makin naik nilai dia. Emas nilainya makin naik untuk jangka masa panjang. Dia adalah uptrend. Kenaikan harga emas dalam jangka masa pendek, yes. Dia turun naik dalam jangka masa pendek. Tapi dalam jangka masa panjang, dia adalah uptrend. Mana kita nak boleh dapat? Terima kasih kepada Rosnita Yusof. Terima kasih join Kak Nida. Alright, mana kita nak boleh dapat harga emas balik-balik ke zaman nenek-nenek ataupun mak ayah kita dalam harga RM80 lagi? Tak boleh kan? Jadi maksudnya nilai tu makin meningkat. Tetapi duit kertas boleh jadi kepada kosong. Contohnya duit daun pisang. Mana pula Kak Nida letak duit daun pisang? Kak Nida ada duit daun pisang ni. Tahu tak zaman-zaman Jepun dulu? Zaman-zaman Jepun, kira zaman-zaman pemerintahan Jepun nenek-nenek kita tu, duit daun pisang boleh jadi kepada kosong sebab dah bertukar kerajaan. Sebab wang fiat ataupun duit kertas boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Mudah saja. Duit kertas tu, duit daun pisang. Ni Kak Nida tunjuk dekat buku lah. Ni, duit daun pisang ni. Okey. Dia boleh dia jadi kosong. Sebab bila kerajaan sesebuah negara tu dah diambil alih, zaman Jepun dulu pakai duit daun pisang. Lepas tu bila British dah ambil alih, duit tu yang di dalam simpanan, misal kata atuk nenek kita simpan banyak duit daun pisang tu, bila British dah ambil alih, duit tu dah jadi nilai dia kosong. Dah tak bernilai. Sebanyak mana pun kita simpan duit daun pisang tu, sepanjang zaman Jepun tu, contohlah kita dah simpan lah banyak. Tapi bila British ambil alih, dah tak ada dah nilai duit tu. Kita rasa simpanan kita tu, sia-sia kita simpan duit kertas daun pisang tu. Zaman itulah zaman tu. Bila British ambil alih, dah tak bernilai dah duit tu. Itulah duit kertas dia boleh jadi kepada kosong. Tetapi kalau emas tidak. Emas dia nilainya dipegang kukuh oleh berat dan ketulinannya sendiri.
dia ada nilai, kita panggil nilai intrinsik. Jadi kalau kita bawa mana-mana, dia tetap bernilai. Misal kata zaman perang pun kita bawa mana-mana, kita bawa ke luar negara, lari bersama kita, dia tetap bernilai, diterima dekat negara lain. Kalau duit kertas tu lah, contohnya duit daun pisang tadi, boleh nilainya jadi kosong. Terima kasih kepada Jija join Kak Nida. Terima kasih kepada Wani Comel, Anida Ahmad, Cik T. Terima kasih join Kak Nida. Itu bezanya kalau kita simpan dalam bentuk duit kertas dan juga dalam bentuk emas. Nilai emas makin meningkat untuk jangka masa panjang, tetapi duit kertas dia boleh terkesan dengan inflasi. Apa maksud pula inflasi? Tak fahamlah. Selalu orang sebut inflasi. Okey. Terima kasih kepada Hislin Omar. Hislin Omar. Okey, terima kasih Jan Kak Nida. Terima kasih kepada Eda 8620. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kalau kita kata apa maksud inflasi, selalu orang duk sebut inflasi. Mas Lina Kasni cerita hartanah, terima kasih. Okey, inflasi tu bermaksud kuasa beli. Kuasa beli duit kita tu makin menyusut. Makin menyusut tu maksudnya kita kata okeylah, dalam akaun bank kita kata nampak dia punya digit-digit tu banyak. Tetapi hakikatnya kekayaan tidak bertambah sebab kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Kita terpaksa bayar lebih. Contohlah dulu kita beli karipat 30 sen. Terima kasih kepada Hazita, Fida Bakin. Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Contoh dulu beli karipat 30 sen. Zaman sekarang ni kalau kita nak dapat karipat mungkin area Kelang hari tu kalau tanya kawan Kak Nida 70 sen. Area Shah Alam dalam 80 sen macam tu lah. 80 sen. Ada yang RM1 juga. Jadi kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Hakikatnya barang yang sama saja. Guna duit ekstra untuk beli barang yang sama. Sama juga. Macam okey, dulu kalau misal kata Kak Nida membeli tahun 2019, Kak Nida mula simpan emas masa tu RM214. 1 gram, okey, contoh harga 1 gram masa tu RM214. Hari ini 1 gram RM276. Jadi maksudnya terpaksa guna duit lebih untuk membeli 1 gram yang sama. 1 gram juga. 1 gram tahun 2019, 214, 1 gram hari ini 5 bulan 2 2023 277. Jadi kita terpaksa bayar lebih, guna duit lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Itu maksud inflasi, kuasa duit beli kita makin menyusut. Okey, bila dah ke duit terkesan dengan inflasi, ubahlah kepada, that's why kita kata nak kena ubah kepada simpan emas, sebab emas kalis inflasi. Emas nilainya dipegang oleh berat dan ketulinan sendiri. Sebab emas ni, okey, kalau kita baca daripada buku-buku, pakar-pakar otai-otai dekat public gold, okey, nisbah 1 dinar, okey, 1 dinar tu 4.25 gram masih sama lagi dengan 1 ekor kambing. 1 dinar 1 ekor kambing sejak 1400 tahun dulu lagi. Masih sama lagi nisbah dia. Jadi maksudnya emas ni dia punya value dia masih boleh orang kata disamakan dengan 1 kambing sekarang. Kita boleh tukarkan 1 dinar dengan 1 ekor kambing. Mungkin lebih. Okey, ikut kepada saiz kambing tu gemuk atau kurus lah. Tapi duit kertas kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Terima kasih kepada Fatihah Razak. Terima kasih join Kak Dida. Terima kasih kepada Fat Joy. Okay. So itu antara sebab kenapa nak elak duit simpanan kita daripada bocor, kita kena ubah kepada yang lebih padu. Lebih padu supaya kita tak ambil balik satu. Kita tak guna pakai, kalau dalam simpan duit kertas, kita akan cocok pakai ATM balik, dah simpanan tu habis. Ataupun nak tambah balik pun tak buatnya dalam bentuk duit kertas. Okey. Jadi kalau dah ubah kepada simpan emas, dia lebih padu satu, nilainya makin meningkat. Lepas kita sedar pula yang pertama tadi kuasa duit dia makin menyusut sebab inflasi. Okey, dalam masa yang sama kita kata tak mampu nak membeli, kalau dah ubah kepada simpan emas, kita sedar kita sebenarnya boleh membeli emas ni berdikit-dikit. Kita boleh berdikit-dikit membeli emas, bukanlah kita kata nak kena ada ribu-riban baru kita dapat beli emas, tidak. That's why lah dekat public gold ni kita ada kaedah di mana boleh beli berdikit-dikit
paling rendah 100, tapi janganlah 100. Macam Kak Nida cakap tadi, 10% daripada gaji untuk simpanan. Jadi 10% itu kita simpan dalam bentuk emas. Okey. Tapi yang maksud Kak Nida tu, account gap tu minimumnya paling boleh mula dengan serendah 100. Kalau hari ni kan yang mulakan account gap mula dengan 100 tu adalah beratnya lebih 0.3623 gram. Jadi peluang untuk anda kalau tidak biasa 0.35, 0.34, hari ni 0.36. Terima kasih kepada Noram 78 join Kak Nida. Terima kasih kepada Cita 60 join Kak Nida. Jadi hari ni siapa yang nak mula simpanan emas tu, hari ini gram dapat lebih. 0.3623 di dalam account gap tau. Bukan maksudnya beli 100 tu dapat bagi, tidak. Account gap maksudnya Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas di mana kita boleh mula serendah 100. Jadi daftar percuma. Jangan risau, daftar memang percuma. Jadi 100 itu bermulalah 3623 di dalam account gap kita. Kita kumpul lah berdikit-dikit. Yang macam Kak Nida kata tadi, kita boleh menyimpan emas berdikit-dikit. Tak semestinya kita kena ada ribu-riban. Kalau kita pergi kedai emas, yes, kita kena ada duit ribu-riban baru boleh beli emas. Ini dah sediakan kemudahan untuk kita berdikit-dikit dah boleh beli emas. Lepas tu bila kita dah kumpul berdikit-dikit, lepas tu kita boleh tukarkan beli aset yang lebih besar. Contoh kita ada objektif nak beli deposit rumah ke, contoh kita nak beli deposit kereta ke, atau mungkin boleh beli kereta pun cash. Sebab apa? Kita dah berkumpul sedikit-dikit daripada sekarang. Emas tu nilainya makin meningkat. Jadi bila kita jual balik, nilai emas yang kita dapat tu tinggilah. Jadi ubah daripada simpan duit, kita masuk dalam simpanan yang padu, simpan emas, sebab nilainya makin meningkat. Dalam masa yang sama kita boleh beli berdikit-dikit. Sikit-sikit boleh beli. Kalau misal kata nak beli 1 gram gold bar macam ni pun boleh. Jadi maknanya 1 gram kita, contoh kita disiplinkan diri. Yes, saya nak mula menyimpan emas. Okey, paling tidak 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan, 12 bulan dah jadi 12 gram. Kalau kita tak buat langsung, 1 gram pun kita tak ada. Jadi kita kena ubah. Dapat gaji, terus saja fikir 1 gram. Okey, terus je saya nak 1 gram. Yes, mula 1 gram. Lepas tu album ni boleh muat 24. Tapi kat dia letak 12 lah. Kat dia suka letak 12, tak nak berat-berat. Jadi kita boleh anggap satu album ni 1 tahun. Disiplinkan diri. Kita kena ada disiplinkan diri. Kita ulanglah setiap tahun bagi mereka yang nak 1 gram 1 bulan. Tapi kalau nak terus saja ambil bunga emas promosi macam ni, sekarang tengah ada 10 kali bayar, boleh. Kita ada 4 kaedah membeli emas ni kat Public Gold. Jadi kalau misal kata nak cara koleksi macam ni pun boleh. Disiplinkan diri. Ikut kepada bajet masing-masing. Ikut kepada keselesaan masing-masing. Yang penting ada kesedaran atau tidak nak menyimpan emas. Kita pembimbing emas ni nak memberikan maklumat ataupun memperkenalkan kaedah simpanan yang mudah, murah, telus dan patuh syariah. Tak kisahlah anda ini seorang suri rumah ke, seorang pelajar ke, seorang yang baru berhenti kerja ke, tak kisah. Bagaimana keadaan keuangan anda ke, bagaimana latar belakang bank anda ke, tak kisah. Asalkan yang penting pertama minat saja. Mau tak mau saja. Itu selalu Kak Nida tekankan pada anak-anak Kak Nida sendiri. Mau tak mau saja. Nak buat tak buat saja. Okey. Sebenarnya bila kita beli hari ni, okey, kita akan kata kita kata mahal lah Kak Nida. Hari ni kata mahal. Tapi hakikatnya harga hari ini akan menjadi sejarah untuk akan datang. Sama juga kalau kita kata 10 tahun dulu emas tu murah. Yes, sebabkan orang tu dah start 10 tahun dulu, kita rasa menyesal pula. Kenapalah dari dulu tak beli? Kenapalah daripada dulu tak mula beli banyak? Okay, selalu akan keluarlah ayat-ayat tu. Kenapalah tak berdikit-dikit daripada dulu? Tapi bila cepat je masa berlalu, 2-3 tahun, masih lagi tak boleh beli, emas tu masih lagi kosong. Kepada yang dah disiplin, dah 36 gram. Kan 3 tahun. Tahun pertama konsisten dah 12 gram. Tahun kedua 24 jadi 24 gram. Tahun ketiga dah jadi 36 gram. Tak mula-mula, tak masih lagi bertanggung, masih lagi kata tak penting, masih 0 gram. Jadi bezakan antara kawan kita yang dah mula dengan kawan kita yang tak mula-mula.
Bila kita tiba masanya 3 tahun akan datang tu, kita kata dah 36 gram dia punya emas. Aku hari tu tak mula-mula lagi, tak buat lagi. Hari ni baru nak start. Jadi kita dah buang masa dekat sana sebab kita masih lagi bertangguh. Sebenarnya kalau kita ada masalah penyakit boros berbelanja, salah satu nasihat daripada pakar adalah ubah kepada simpan emas. Kita dah selamatkan duit kita daripada cair dengan mudah. Itu nasihat pakar. Lepas tu yang paling penting antara objektif kita menyimpan emas adalah merupakan penyelamat ketika gawat. Itu adalah tulisan daripada Tuan Samsudin Kadir. Sebab kalau kita nak menyimpan emas ni mesti dengan ilmu. Jadi buku-buku ini memberikan Kak Nida panduan bagaimana apakah caranya, bagaimanakah caranya, apakah tipsnya, apakah selok-belok emas itu sendiri. Kita bila dah ada ilmu sedikit, bukanlah kata banyak, kita ni bukanlah penulis buku, tapi at least kita ada panduan, kita rasa confident dengan emas yang kita beli. Kita rasa confident untuk tambah lagi dan lagi. Kita nak mulakan ni tak semestinya kena berdesup sekali ribu-riban. Mulakan sikit dahulu dalam account gap tu 100 pun boleh. Mulakan sikit, lepas tu tuntut ilmu emas. Tuntut ilmu emas sama ada daripada buku-buku yang Kak Nida tunjuk ini, daripada buku-buku yang disediakan oleh pakar-pakar keuangan ataupun otai-otai di dalam public gold ini. Lepas tu belajar ilmu emas sama ada daripada buku-buku. Kedua, training yang diberikan oleh public gold sendiri dan juga training yang diberikan oleh dealer-dealer public gold. Kita akan dapat ilmu dari masa ke semasa. Nak kata kena bayar ke? Tidak. Mulakan ni sedikit dulu, lepas tu dapatkan ilmu emas, lepas tu ambil keputusan untuk tambah simpanan anda. Sama ada tambah ataupun tidak. Jadi kita first tu bukanlah kita kata nak mula tu ribu-riban, lepas tu nak kata skema. Tidak. Kita kata mulakan sikit dulu, lepas tu belajar. Bila dah belajar, kita dah ada ilmu, lepas tu kita boleh decide untuk tambah atau tidak. Kita kena yakinkan diri kita kenapa kita beli emas tersebut. Ilmu yang diberikan sama ada dalam buku-buku, training-training yang diberikan oleh public gold ataupun dealer-dealer public gold. Dan anda kena ada upline yang boleh bimbing anda tentang menyimpan emas ini. Sebab apa? Upline anda pula sebenarnya hakikatnya menerima informasi daripada upline dia juga. Dia terima apa juga informasi tentang promosi, tentang tips menyimpan emas, tentang step di dalam public gold itu sendiri. SOP yang disediakan adalah sistematik. Okey, jadi kalau anda nak mula menyimpan emas, anda akan terima selepas pembelian pertama akan terima PG code. Maksudnya kita boleh akses dalam sistem sama ada melalui website ataupun melalui apps. Lepas tu kita boleh pantau kita punya transaksi pembelian, sama ada kita nak keluarkan, nak ahranukan, nak jual balik, kita boleh pantau transaksi kita 24 jam. Itu adalah satu yang membuatkan kita confident. Kita boleh tengok sendiri kita punya urusan pembelian ataupun kita nak jual penjualan emas kita adalah mudah, murah, telus dan patuh syariah. Kelulusan kepatuhan syariah di Public Gold kita dapat Public Gold dapat daripada Amani Advisor Sdn Bhd. Boleh Google siapakah Amani Advisor Sdn Bhd, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Datuk Daud Bakar. Tan Sri Daud Bakar. Dulu Datuk sekarang merupakan seorang Tan Sri. Okay, so nak mulakan langkah pertama, nak elakkan simpanan anda daripada cair, ubah kepada menyimpan emas ni. Sebab anda boleh boleh beli berdikit-dikit. Lepas tu anda boleh pantau pembelian anda. Lepas tu anda nilai simpanan anda makin meningkat. Jadi that's why nak elak daripada simpanan bocor ke emas adalah pilihan yang tepat. Paling penting antara tujuan Kak Nida mula menyimpan emas supaya adanya dana kecemasan. Kalau dulu tak ada simpanan, kalau kita dah ada emas ni, at least paling tidak bila kita hantar emas kita ke Aranu, kita dapat tunai segera. Dan kita tak perlulah nak meminta-minta daripada siapa untuk meminjam-minjam daripada siapa, sedangkan kita dah berdikit-dikit daripada sekarang menyimpan emas. Emas ni dia merupakan kekayaan semasa senang. Maksudnya masa senang ni contohnya sekarang ni masa ada duit. Masa ada duit, kita beli emas. Merupakan kekayaan semasa senang. Dan penyelamat ketika gawat. Jadi, bila terdesak, ambillah sekeping dua hantar ke Arano. Tak payahlah kita nak swipe credit card.
Okey, tak payahlah kita nak minta-minta pada kawan-kawan, adik-beradik ke apa. Kita dah ada emas yang kita simpan berdikit-dikit semasa ada duit. Beli emas ni pertama caranya, bila dapat gaji, tolak 10% daripada gaji, siap-siap kita dah asingkan untuk emas. Yang kedua, ketika ada duit kat tangan. Yang ketiga, ketika ada promosi. Itu masa sesuai beli emas. Yang keempat, bila harga rendah. Hari ni lah, harga rendah turun lagi RM1. Semalam dah turun RM7. Hari ni turun lagi RM1. Dah 276 per gram sahaja. Semalam 277. Jadi peluang untuk anda nak mulakan simpanan emas, ini adalah langkah kanan. Yang nak ambil promosi 10 kali bayar, yes, dapat lot harga yang lebih rendah. Yang nak mulakan account gap, dapat lebih gram dalam account gap anda. Best ke tak best nak menyimpan emas ni? Sebab kita kena ingat nilainya makin meningkat. Kedua, elak duit daripada cair. Ketiga, itu adalah satu disiplin di mana anda bila dah konsisten simpan setiap bulan, at the end bukan saja boleh sediakan sebagai dana kecemasan, boleh sediakan sebagai dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana yang untuk mengerjakan haji dan juga umrah. Pelbagai matlamat kita boleh setkan. Jadi simpan dalam diri. At the end 2023 nak berapa gram dalam simpanan kita. At the end 2023 nak design apa pilihan kita. Contoh nak bunga emas ataupun nak dinar. Itu adalah pilihan anda. Semuanya adalah emas 24K 999. Emas fizikal. Bukan emas 916. Emas 916 tidak sesuai dijadikan sebagai simpanan. Ia adalah emas perhiasan. Sebab dia ada bercampur dengan logam lain. Tetapi emas fizikal 24K999 hampir 100% ketulinannya. Ketulinan emas ni tersebut. 916 dia ada campur dengan logam lain untuk membentuknya jadi perhiasan untuk kita. Tak apalah, kita belilah gelang cincin itu satu keping, dua ketul untuk perhiasan. Tetapi untuk simpanan dan juga pelaburan, adalah emas fizikal 24K999. Ramai kaum-kaum wanita ataupun ibu-ibu yang salah faham. Kata, saya nak jadikan emas ini, emas perhiasan dibeli sebagai simpanan. Tidak, salah. Sebab dia ada campuran dengan logam lain. Dalam masa yang sama, susut nilainya adalah tinggi. Jadi kita keuntungan nak jual balik tu adalah rendah. Jadi adalah lebih baik menyimpan dalam bentuk 999 ataupun 24K. Nak simpanan padu? Yes, ubah kepada simpan emas. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam duit kertas, kita ambil balik, dik. Bila dah ambil balik, nak ganti balik tu susah. Jadi bila dah jadi emas, dia dah jadi berkeping-keping macam ni. Aurat emas ni dia berbeza pula. Bila dah ada duit berkeping-keping, dia nak tambah lagi. Tambah-tambah kalau ada desain baru, lagi dia nak tambah. Sebab apa? Dia akan rasa nak yang tu lah, nak design ni lah, nak design tu. At the end tak sedar orang kata asalnya berdikit-dikit, rupanya dah hampir penuh dah album. Dia bukan 1 tahun lah, 3 bulan je dia dah penuh. Sebab apa? Design baru dari masa ke semasa, ada je design baru, semua kita nak. Jadi yang nak mulakan account gap, boleh mula dengan serendah 100. Klik bio link kat Nida. Lepas tu WhatsApp kat Nida nak mulakan account gap. 100 pun dah boleh. Tak kira anda suri rumah ke, pesara ke, tak kisah. Asalkan anda nak menyimpan emas. Caranya, berdikit-dikit asingkan daripada kita pergi pasar raya tu. Contoh duit ada 100. Jangan habiskan 100, RM80 saja, RM20 untuk simpanan. Asing tepi, lepas tu masuk jadikan simpanan emas. Berdikit-dikit fikirkan untuk akan datang. Tips kenapa kita rasa kita nak menyimpan emas, kita kena ada dalam kita punya minda, kita menyimpan emas sebelum kita memerlukannya. Yang itu kena ingat. Kenapa kita nak menyimpan emas? Sebelum kita memerlukannya. Apabila tiba masanya kita tak ada apa something kan, rasa tak ada security. Tapi kalau kita dari sekarang ada awareness, ada kesedaran, kita cepat-cepat ambil option itu untuk jadikan kita punya pertama, paling tidak sebagai dana kecemasan. So berdikit-dikit daripada sekarang. Emas bukan semestinya dekat kita kena ada duit ribu-ribuan baru nak membeli emas. Tidak. Dekat Public Go boleh mula dengan serendah 100 dah boleh beli emas. Anda boleh pantau transaksi pembelian anda 24 jam melalui website ataupun apps. Jadi kepada adik-adik yang nak mula simpanan emas,
Mulakan langkah pertama anda, paksa diri. Bila dah mula, dia akan, bila dah start, percayalah, susah nak stop. Sebab apa? Aurat emas ni adalah berbeza simpan dalam bentuk duit kertas. Okay, so alang-alang hari ni harga turun lagi daripada semalam. Jadi why not mulakan simpanan anda? Why not ambil promosi 10 kali bayar? Nak tahu caranya, lebih detail, nak grab promosi, nak lock order, harga naik macam mana pun kita tak akan risau. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ni. So cepat-cepat klik bio link kat Nida. Kata nak ambil promosi 10 kali bayar ataupun nak penerangan lebih jelas, WhatsApp aja kat Nida. Okay, so grab peluang sebelum harga naik balik. Okay, grab peluang. Sebab apa? Mungkin anda kata nak tunggu harga yang cantik, harga yang murah. Jadi hari ni lah. Kenapa hari ni? Kalau kita tak mulakan hari ni, sampai bila-bila pun masih kita bertangguh, kawan kita dah 1 gram. Kita tangguh lagi, kawan kita dah 2 gram. Tangguh lagi setahun tangguh tak, kawan kita dah 12 gram. Bila kita tengok dia 12 gram, kita rasa iri hati pula. Jealous lah pula. Jadi, buat pilihan yang tepat. Kenapa emas? Antaranya sebab-sebab yang Kak Nida bagi tadi itulah. Elak duit daripada cair, nilainya makin meningkat. Lepas tu sebagai dana kecemasan. Okay. Kemudian, dalam diri set matlamat. Jangan curang dengan matlamat. Konsisten setiap bulan. Okay, disiplinkan diri untuk emas. Anda memerlukan emas untuk masa depan, insya-Allah. Okay, so jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, nidago.com, ataupun klik bio link Kak Nida tu, follow Kak Nida punya media sosial yang lain. WhatsApp Kak Nida 011 1187 6484. Okay, so Kak Nida akan bersiaran lagi insya-Allah petang ni ataupun malam nanti. Jadi, dapatkan informasi emas mesti dengan ilmu. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang join Kak Nida. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes.